الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sama-sama kita semua merasakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pertemuan kali ini, malam ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala di akhir malam-malam Ramadan, yang mana sama-sama ingin saya membawa anda semua termasuk saya mengingat balik pada Ramadan yang lalu tahun lepas, bersama dengan kawan-kawan kita, kenalan kita, Jumaat kita, hari-hari akhir Ramadan. Apakah yang kita doa pada Ramadan yang lalu? Kita bermohon, Ya Allah, pertemukanlah kami untuk bertemu Ramadan demi Ramadan. Pertemukanlah, Ya Allah. Kita masuk Ramadan kali ini selama setengah daripada bulan ini. Secara tak langsung tak sedar dan setengah Ramadan kita lalui. Dan kita lihat pada tahun ini kaum kerabat kita mungkin kenalan mereka, kenalan kita, jemaah kita yang tidak Allah izinkan untuk bertemu Ramadan. Maka ada di kalangan hamba-hamba pilihan Allah, masya-Allah. Kalau diizinkan lagi, jumpa Ramadan akan datang, ada sebahagian di kalangan kecil ataupun sangat besar di kalangan kita Allah tak izinkan lagi. Maka berbahagialah anda semua. Rebutlah peluang-peluang yang ada ni dengan bersungguh-sungguh beramal soleh. Rebut hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya memperkenalkan diri saya, Ibni bin Bashir. Saya rasa ini kali pertama saya berada di daerah East dan daerah West ni. Kerana saya pernah di Masjid Syafirin dan ini kali pertama akan masakan mungkin saya harapkan awak meraihkan saya, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Syafaat, sahabat saya yang muda. Jadi apa khabar semua? Alhamdulillah, masya-Allah. Baik, tajuk yang diberikan adalah Ramadan Ramadan bersama keluarga dan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena faham pertama sekali kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memilih kita untuk melalui bulan Ramadan kali ini. Sebelum saya lanjutkan, saya suka membuat anda semua dan saya berfikir sama-sama kita berfikir pada malam ini. Bulan yang khas ini kita dengar atau sebelum bulan ini berbulan-bulan nasihat-nasihat agama, sama ada daripada ustaz ke, ustazah ke, kuliah fajar ke, kuliah subuh ke, ceramah ke, pelbagai nasihat. Baik, saya tanya kepada anda, berapa banyakkah daripada pesanan-pesanan itu yang kita dapat terjemahkan dalam kehidupan kita, yang kita dapat benar-benar menghayati, hingga kita dapat merasakan nasihat itu kita terjemahkan? Berapa banyak di kalangan kita yang dapat hidupkan nasihat-nasihat agama tersebut? Kita dah cuba tuan-tuan sekalian. Apakah contoh, apakah yang inti ataupun yang kita dengar pada khutbah Jumaat yang lalu untuk muslimin? Apakah makhluknya? Saya rasa tak ramai yang ingat tu. Lupa dia dah tentu lah. Apalagi makhluk juga Allah, kita ni fitrah dibentuk. Maka saya ingin memberikan anda semua pertama sekali nasihat kepada diri saya. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang kita terlalu banyak amal ibadah sangat, tetapi Ramadan sebagai madrasah untuk kita membina insan yang sejati yang beramal soleh bersungguh-sungguh di luar Ramadan. Itu masalah. Kemudiannya, tuan-tuan juga ada 4 perkara ini untuk kita nasihatkan keluarga kita. Kerana ini 4 ini adalah pesanan Al-Quran. Jangan jadi kita orang yang jadi puji. Pertama, saya ulang balik, pertama sekali ini adalah hendaklah kita beriman. Satu, siapa yang beriman
tak rupiah. Kedua, kita hendaklah beramal soleh. Beramal soleh, beriman, beramal soleh, pun rupiah tak jadi lagi. Yang ketiga, hendaklah kita sering menasihat pesan-pesan pada kebaikan. Dengan ceramah ke, pesanan ke, kita pesan dengan orang lain ke, dan kita pun hendaklah terima pesanan. Yang keempat, dikasihkannya adalah hendaklah kita sabar dan memberikan nasihat dan beri nasihat. Ini empat ciri kalau ada dalam diri kita sepanjang masa kehidupan kita, pasti kita akan berbahagia, tidak akan rugi. Itulah pesanan Al-Quran. Allah SWT dalam masa wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita dengar kisah-kisah yang terdahulu, para imam, para musafir soleh, para sahabat-sahabat, mereka dia suka sangat membaca dan menghafaz Al-Quran. Ada mengatakan seminggu sekali khatam Quran, ada mengatakan pula yang sampai 5 hari sekali khatam Quran, ada pula khatam Quran sampai 3 malam khatam Quran sekali, ada 1 malam 1 hari khatam Quran. Cuba kita lihat kehidupan Imam Ghazali, Imam Nawawi dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, mengapa mereka mengkhatamkan Quran? Mengapa mereka membaca Quran? Saya rasa tempat saya itu mengkhatamkan Quran, juga membaca Quran. Alhamdulillah. Sebelum kita nak bawa tajuk kita awal, tidak lain dan tidak bukan, para sahabat itu selalu berinteraksi dengan Allah SWT daripada peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran itu. Sebab itu mereka dia suka bersungguh-sungguh. Maka mereka terdorong untuk membaca selalu agar mendapat nasihat langsung daripada Allah SWT. Tuan-tuan, nasihat langsung daripada Allah SWT. Mengapa para sahabat dapat berdiri lama untuk qiyam? Mengapa kita diri qiyam kadang-kadang kita Allah waktu dibaca bila dan habis. Oh, lagi bila nak untuk ni kan kita tetap ya Allah tak tahu ke kenapa. Hati kita terdorong ke sana ke sini bercengaru. Kerana kita tak seronok dengan apa yang kita baca daripada nasihat-nasihatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, membina keluarga sahsiah contoh ini. Kita ambil pada zaman saya dulu atau tuan-tuan waktu dulu di kampung. Biasanya budaya pada akhir zaman kita, apa yang kita prakaikan, kita kaitkan dengan Al-Quran. Biasanya kita akan pak ayah kita akan datang mengaji. Betul? Betul. Mengaji. Kita pun hantar cucu pergi live, pergi mana semua. Saya cakap nanti kita akan kaitkan dengan apa. Kita hantar mengaji, kita punya alif kata alif bawah i, alif kata i, baca lah. Dah habis baca, kita bersedia untuk begitu juga anak didik kita sampai sekarang beraya. Adakah kita mengambil nasihat apa yang kita katakan? Apakah kita memahami apa yang kita baca? Apakah kita mengambil daripada petunjuk yang Allah nasihatkan untuk menghiburkan hati kita, membantu kita ke jalan yang benar? Maka dengan itu tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati Allah, saya menasihatkan diri saya, kita harus ubah generasi kita yang akan datang. Dan sekarang ini dah bagus dah hebat dah kerana kita membaca Al-Quran, kita mengkhatamkan Quran. Kalau kita baca Al-Quran, biasanya gini, kita baca ni kita akan target bila nak khatam. Biasa kita sibuk buka surat, itu kita silap-silap. Kalau kita dengan mushafah tilawah Al-Quran, tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan dengar siapa yang baca. Indonesia atau Malaysia, ada jannah main ini. Kalau kita dengar selepas ini, qari dari Bangladesh, kita boleh. Sedangkan qari dari Bangladesh kah, qari dari India kah, qari dari USA kah, qari dari Thailand kah, adakah dia membaca Al-Quran? Jadi kita punya zaman terakhir ni nak jadikan Al-Quran ini sebagai satu panduan terlalu jauh. Kerana kita sudah menjadikan kitab musiman biasa. Saya nak nasihatkan anda
anda sebagai ibu keluarga di depan saya, adalah permulaan sampaikan kepada anak-anak anda. Adalah usahakan untuk memperbaiki hubungan anda dengan Al-Quran baik. Apabila kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 183 daripada firman Allah SWT yang sedang kita dengar. Kalau kita dengar ni Ramadan berkaitan dengan puasa, betul tak? Ramadan bulan puasa. Tetapi ulama-ulama terdahulu bukan lihat itu saja. 183 Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhir ayat 183 terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu ke atas kamu berpuasa sebagaimana mereka-mereka yang terdahulu. 184 ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ila akhir ayat. Hari-hari yang terhitung, ayyam ma'dudat, saya terjemahkan saja 184. Hari-hari yang dihitung terbilang. Baik, menariknya tafsir Ibnu Katsir. Ada daripada sudut tafsiran, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, ayyam ma'dudat ini adalah hari-hari yang terhitung. Siapa yang belajar bahasa Arab, ayyam adalah bentuk jamak qilah, sikit. Bukan satu bulan, sikit. Kata 3 Maka di sinilah kalau kita lihat pada sejarah adanya puasa di awal Islam. Adanya puasa di awal Islam bukan satu bulan penuh. Sebelum datang Islam itu awal-awal terdahulu Nabi Nuh berpuasa, Nabi Daud berpuasa selang sini, Nabi Musa 40 hari berpuasa ada. Maka ayat selepas itu turun ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan ayat selepas ini. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Sambung ila akhir ayat. Maksudnya bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Faman kana minkum, jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kemudian selepas itu barang siapa di dalam kamu faman kana minkum, yang menyaksikan syahr bulan itu, falyasum, hendaklah berpuasa. Sejak ini bulan Ramadan. Tetapi kita kena tengok para ulama ini ikut pada sudut bahasa. Di sini tujuan puasa sebenarnya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita terbina menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tujuan puasa. Tujuan Ramadan, syahrul Ramadan, sepatutnya kita dekat dengan Al-Quran. Tambah mencintai Al-Quran, tambah ilmu pada Al-Quran. Kerana ayat ini para ulama bahasa yang melihat bukan syahrul Ramadan alladzi kutiba alaikumus syiyam. Syahrul Ramadan alladzi kana minkum syahrun falyasum. Allah sebut Al-Quran. So di kalangan kita ni sepatutnya Ramadan yang Allah anugerahkan kita untuk jumpa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita bicarakan program Al-Quran ini, bertambah cinta kita dengan Tuhan, bertambah indah hubungan kita dengan Al-Quran, bertambah seronok kita dengan Al-Quran, hidup kita dengan Al-Quran. Tujuan puasa tak puasa, tujuan Ramadan Allah kata turun di Al-Quran. Di masa apa? Coba kita lihat ayatnya. Syahrul Ramadan
kali penjelasan Al-Quran, huda, huda nas. Alif lam mim, surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Sambung, huda lil laki, petunjuk. Tuan-tuan, saya nak mengetuk pintu hati saya ini, tolonglah dengar. Saya nak mengetuk pintu hati saya dahulu ini, tolonglah dengar. Yang Quran ini bukan main-main. Quran ini untuk keluarga kita bukan main-main. Quran ini bukan kitab Usman. Dah bertahun dah kita buat kitab Usman. Apabila kita ada majlis perkahwinan, Quran dibungkus rapi, mamidah, hebat. Lepas tu kasih kepada kantin. Kantin baca tak? Siapa baru pergi kantin? Biasa, mesti ada Quran. Bulan Ramadan kita baca. Syawal macam mana? Macam saya pun tak raya, sebagai raya ada Quran. Saya baca dah sejak tak ada apa. Dia masuk balik apa? Saya nak buat fikir. Lepas tu bila dikeluarkan, apabila ada ujian besar, apabila ada gangguan sihir, barulah baca Yasin, wa tabarruman bisyaitan Nabi Sulaiman, kita baca, baru kita keluarkan. Apa lagi kalau nak kita minta? Kalau tak apa-apa baru kita keluarkan. Jadi secara langsung cuba kita cermin diri kita. Termasuk saya maksudnya. Apakah kita dapat dengan Quran? Masing-masing simak balik surah Al-Furqan ayat 30. Surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Allah telah berkata Rasul, qala Rasul, wahai Tuhan, inna sesungguhnya kaumku, bukan orang-orang munafik, orang-orang yang tak masuk Islam. Kaumku, ittakhadhu telah mengambil Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan. Kalau terjemahkan dalam bahasa Inggeris pernah saya nampak, oh my Lord, my people has made this Quran as foolish nonsense. Itu terjemahan. Allah sekian. Saya nak katakan kepada anda, di mana-mana saya akan sampaikan pertemuan ini, di mana-mana saya akan sampaikan ini. Tuan-tuan, we are the product of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Are you the product of Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faham tak? Kita adalah ciptaan daripada Allah. Allah cipta kita. Ini handphone ke, gadget ke, radio ke, yang tak barang-barang ataupun apa-apa, maksud kita kena pergi IKEA, DIY, do it yourself. Biasa kalau kita beli barang-barang ni ada manual tak? Ada tak? Manual tu sebagai panduan. Pasal ini dia apa dia tahu. Kita gunakan. Kalau tak gunakan manual, Masya Allah, kalau saya pernah sekali waktu saya dulu belajar di Kelantan. Lepas tu saya sebelum saya berhasil, saya di Kelantan, saya beli komputer table dengan sahabat saya. Kita nak pasang dari malam sampai subuh tak jadi-jadi. Dan malam sampai subuh tak jadi-jadi. Pada komputer table je, macam ya aja boleh pasang. Dua orang pakai 3 orang, datang ketiga, lah kalau kita tak tengok tak tengok dia. Ya Allah, mana-mana dalam tak bangga. Bangga jadi. Astagfirullah. Tuan-tuan bekerja, ada SOP lah, Standard Operation Procedure. Ada lah? Ada. Ikut undang-undang lah, ikut buku tu. Kalau tak ikut, kena bekerja. Di manakah panduan manual kita maksudnya? Kerana Allah menciptakan kita, Allah menurunkan Al-Quran. Allah menyebut hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang bertakwa. Syahrul Ramadan dari menjelaskan Al-Quran hudan lin nas, sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk. Pasal kita dia terkena peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuan-tuan sekalian, mengapa kita asyik bergantung saja? Mengapa kita ada masalah keluarga? Mengapa kita di antara adik-beradik asyik putus saudara saja? Saya selalu cakapkan ini. Mengapa kita di kadang-kadang ada berpuak-puak? Tak setuju. Kenapa kita mempertahankan? Kerana kita juga tidak ikut uslub Al-Quran. Kerana kita ni kalau lari pada permasalahan kita akan ikut rasa, minta kita, emosi kita. Aku betul masalah, aku betul saya betul, aku makan darah lebih. Kau siapa? Aku ni maklum kau tau.
Di situ tanggal 12 sekian. Kita tak ikut firman Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal kasih. Kerana ayat-ayat Quran tidak berada dalam hati kita. Siapakah insan yang dalamnya ada Quran? Yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran adalah akhlak Rasulullah umatnya di mana? Maka dengan itu berdoa kepada Allah, saya mengajak diri saya yang Allah izinkan untuk bertemu Ramadan ini, untuk sama-sama kita kembali kepada nasihat Al-Quran, untuk sama-sama kita buka pada Al-Quran, kita baca dia, kita renunginya, kita firmankannya, kita ingat balik firman Allah Subhanahu wa taala, ingat balik yang kita dengar khutbah kali. Saya khutbah kali di masjid, salah satu masjid. Saya baca ni ada doa. Betul lah siapa yang saya rasa kurang-kurang ya Allah, bantulah kami ni Allah untuk membaca Al-Quran secara malam. Bantulah kami untuk memahami Al-Quran. Sampai sini kan? Allah Akbar. Saya ingin mengukir Ustaz, bagaimana para sahabat ataupun anak didik Rasulullah SAW dan para tabi'in menerima Al-Quran, dan bagaimana kita saya teringat mungkin daripada sebuah kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Di situ ditulis oleh seorang tabi'in. Tabi'in ini namanya Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami. Tabi'in ini tak jumpa Rasulullah SAW, dia jumpa sahabat. Kata ditukilkan tabi'in ini yang haddatsan alladzina kanu yuqri'una al-Quran, Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima. Mereka khabarkan mereka menerima Al-Quran daripada para sahabat, mereka baca sahabat. Contohnya Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, sama-sama dihebat, dan selain mereka berdua ghairihima, annahum kanu idza ta'allamu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Mereka di sahabat belajar dengan Rasulullah SAW, menerima Al-Quran 10 ayat, terima, lam yujawizuha, mereka tak apa, lam yujawizuha hatta yata'ammalu ma fiha min al-ilm wal amal, insyaAllah. Mereka terima 10 ayat, mereka tak terkubur para sahabat ini, kecuali mereka ni mengambil ilmunya dan mengamalkannya. Qalu, para sahabat berkata, fata'allam al-Quran wal-ilm wal-amal jami'an. Adalah kami para sahabat ini mengambil belajar dari Rasulullah SAW, dia mengambil ilmunya dan beramal padanya keseluruhannya. Tak tambah ayat dulu kita sekali. Oh, itu biasa dengan kata-kata Al-Quran. Ayat kata-kata. Subhanallah. Tapi untuk setia, apakah cukup? Dah bagus dah, saya berasa bagus. Tapi kita harus bergerak pada tahap yang seterusnya sebagai ayat kewajibannya apa? Tuan-tuan maksudnya banyak nasihat-nasihat Al-Quran berkaitan dengan kehidupan dan kebaikan keluarga. Tanggungjawab sebagai ayah, sebagai pemimpin menjadi satu yang penting sekali. Maka bagaimanakah kita nak kembalikan keluarga kita pada Al-Quran, kecuali ayahlah yang mula-mula berusaha untuk kembali pada Al-Quran. Tuan-tuan, kalau kita faham kisah surah Luqman, apa nasihat Luqman kepada anaknya? Ayah Luqman, jangankan syirik dengan sesiapa, taat kepada ibu bapa dan seterusnya. Kita boleh buka surah Luqman. Apa lagi tuan-tuan sekalian? Apabila kita lihat kisah Allah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya para rasul Yaqub, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Apa nasihat Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Yaqub alaihissalam ketika berhadapan kematian menasihatkan anaknya? Apa itu? Saya kagum dengan ayat Allah SWT. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Berwasiat Nabi Ibrahim dan juga Yaqub. Di sini saya nak isi sedikit, saya rasa akan faham saya sikit.
Dalam susunan ayat bahasa kita ada standard orang cakap tu lepas E, B, lepas B, C. Saya menasihatkan anda, saya Pak Usman menasihatkan anda untuk berlaku taat A, B, C. Quran orang setiap dia tak ikut ABC macam bahasa biasa, dia bahasa dia tinggi. Kadang-kadang C yang pada belakang dikedepankan. A, C, D. Kita sekarang belajar bahasa Quran secara berlangsung. A, B, C jadi A, C, B. Maksud didepankan, taktimkan. Yang itu dibelakangkan. Mengapa? Kerana Allah halalkan. Dalam ayat ini, wawassa biha Ibrahim, telah berwasiat dengan wasiatnya Ibrahim itu pada depan. Wawassa biha Ibrahim, wawassa Ibrahim biha. Sepatutnya hak balik wasiat itu. Kenapa Allah dapatkan wasiat itu? Kerana apa wasiat itu yang penting? Bukan Ibrahim. Wasiat pada Ibrahim itu, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati anakmu kecuali dalam agama Islam. Kemudian antum syuhada id hadara Yaqub. Allah sebut lagi kali ini Yaqub lah. Ketika berdatang antum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Yaqub al-maut. Hadara telah hadir Yaqub al-maut. Surah Al-Baqarah. Al-maut sepatutnya datang dulu. Hadara al-maut Yaqub ABC. Tetapi di sini Allah switch. Mengapa Allah switch? Bukan maut yang nak difokuskan, apa yang dilakukan oleh Yaqub tu. Kita berhadapan dengan maut, menasihatkan anaknya. Irhadara Yaqub al-maut. Apa yang dia katakan? Ketika aku dah tak ada, mata aku nak sembah ni. Apa yang kamu nak sembah ni tidak kamu dah tak ada. Itu kesempatan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kalau kembali kepada Quran, Masya Allah, pertama sekali tuan-tuan sekalian, mengaturkan keluarga, anak-anak kita. Biasanya, fitrahnya, kalau kita biasa dikaji. Kalau kita tak ada rumah, tak kita yakin dia sembahyang kita. Kalau tu dia ada rumah, ada lelaki orang dia akan buat betul. Dan kalau kita tak ada rumah, macam mana? Kerana fokus dia tu kebiasaannya, kita berdalam itu, kita yang fokus pada mak fikir. Mak fikir kita, ada sah ke tak sah? Sah tak? Macam peperangan baca apa itu? Kita yang fokus kat situ, mencorti kat situ. Tapi awal dia makrifat Allah. Awalan pertama mengenal Allah, tauhid kepada Allah. Kalau anta'budu ka'annaka tara ihsan. Fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Jika kamu melakukan ibadah, ketahuilah Allah melihat kamu. Jika kamu tak lihat Allah, sesungguhnya fa innahu yaraka, kata Rasulullah. Dia melihat kamu. Ada tak prinsip di dalam hidup kita, anak kita, cucu kita? Subhanallah. Maka di sinilah mungkin kita dapat perbaiki. Beriman kepada Allah kembali, kenal kembali kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Subhanallah, Masya Allah, berpuaskan. Kalau kita berkeyakinan sekarang tentang kehebatan Ramadan ini, dengan kehebatan Al-Quran ini, kita akan grab every opportunity. Walaupun ada ujian, walaupun kita letih, walaupun sekarang kebetulan ini tengah perlawanan. Saya dapat ada Ramadan 2016 versus Euro 2016. Macam betul? Betul? Senyum kenapa tengok negara itu? Ramadan 2016 versus Euro 2016. Siapa kaya pada malam ini? Itu satu perlawanan kita sebenarnya. Siapakah yang akan menang? Subhanallah. Iman mana yang akan menang? Siapakah yang akan seri? Tentu kami juga Ramadan sebenarnya sama juga. Siapakah yang akan tewas nanti? Jadi itu adalah ujian. Tapi kalau kita yakin dengan kebenaran Al-Quran, dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berbahagia. Saya ingin mengajak kepada anda semua tuan-tuan dan puan-puan saudara Allah. Jom
Mari kita doa dan kita kembali kepada ajak anak-anak kita. Baik, 4 ciri atau 4 kewajipan yang perlu ada untuk kita sampaikan kepada diri kita dan keluarga kita. Yang pertama, hendaklah kita kembali kepada Al-Quran dengan membaca sebagaimana diturunkan. Jom, yang tak boleh baca, ayo belajar membaca. Yang tak ada gigi pun pasang gigi. Mari kita membaca. Tidak ada alasan. Jangan meninggal tanpa membaca Quran. Tuan-tuan pastian, apabila kita meninggal, saya sampaikan, akan kita ukirkan. Soalannya akan datang dua makhluk Allah yang akan berkata soalan-soalan masalah tentang dia mereka juga makhluk Allah. Antara soalan Rabbuka wa Imamuka wa Ibadamuka, betul lah? Ada tak soalan Muhammad Imamuka? Siapakah Imamka? Jawablah dengan lidah masing Al-Quran Imamku. Tuan-tuan, boleh jawab kan? Al-Quran Imamku. Saya dari imam tadi, kalau imam rukuk, tak rukuk dah. Oh, mu tak ikut, out. Mu kalau tak ikut, out. Para out. Kalau imam sujud, kita kena sujud. Kalau kita katakan Al-Quran imam kita, kalau Al-Quran kata A, kita kena ikut A. Kalau kata B, kena ikut B. Maka macam mana kita jadikan imam? Kalau kita berkeruka, maka perlu ada ilmu. Penuhi masjid-masjid di mana-mana pun, darah dirahlah, ada kuliah-kuliah, masjid tidak berkaitan, apa tiasa berkaitan dengan Allah, sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Make it a point. Jangan sampai nanti kita tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa, ada kelebihan. Bulan Ramadan ada kedudukan hebatnya. Bulan Ramadan kita bersia-siakan. Maka dengan itu saya ingin anjurkan pertama kali apa? Ayo, jom kita membaca sebagaimana diturunkan. Tuan lagi 5 jam. 5 jam itu minit. Saya rasa 5 jam. Sesungguhnya akan laku syukur atau mudah-mudahan orang sabar. Macam dari pembinaan kita, saya kasih pembinaan. Pertama, wajib kita terhadap keluarga kita, ajak mereka boleh membaca. Kedua, berusaha untuk memahami ayat-ayatnya. Tuan-tuan, terjemahan Al-Quran banyak ada kan? Orang-orang terjemahan, orang boleh masuk Islam dan terjemahan Al-Quran. Isi orang-orang barat. Betul. Apa terjemahan yang tak ada? Bahasa Inggeris ada, bahasa Mandarin ada, bahasa Urdu ada. Apa yang ada? Terjemahan Quran dalam diri kita. Itu yang ada. Yang ketiga, selepas kita usahakan pasal Quran ada kalangan ada mutasyabihat. Yang jelas usahakan. Yang ketiga, mengamalkan bisikan dengan Quran. Saya nasihatkan diri saya, berapa ramai ada Quran bersama dengan hati. Dengan yang ketiga, yang keempat, sifatkan. Itu 4 nasihat yang saya dapat sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada malam ini. Mohon maaf sampai terkasar bahasa yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dalam yang mengajar apa ini, hargai Ramadan ini kerana Ramadan turunnya Al-Quran. Kembalikan keluarga kita kepada Al-Quran. Puasa membina tentang Quran. Puasa mensucikan, tidak. Puasa mensucikan hati kita, bersih semuanya. Quran pun masuk. Lepas itu hadiah kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya padaku, maka aku di dekat. Doalah sampai berdoa. Kalau kita terus ke ayat-ayat ini, Allah kasihkan hadiah. Ada keindahan lagi tentang ayat untuk tersediaan. Cuma kita sambung ke Allah bertanya. Tak maaf. InsyaAllah. Ya. Baik, sama-sama kita mengatakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaAllah. Semoga Allah SWT mengabulkan segala doa-doa kita. Semoga Allah mengabulkan kita di kalangan mereka yang diberikan hadiah dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna imanika bihi. Ya Allah, jadikan kami di kalangan mereka yang memiliki iman yang sempurna. Walidha mu'addi
Jadikan kami di dalam mereka dapat melaksanakan kefahaman ya Allah. Oleh salawat al-hafidin, bantulah kami yang terlalu lemah ini agar kami dapat mampu memelihara salat kami, wa zakat al-ma'idin, dan melaksanakan kefahaman zakat yang Engkau tetapkan ya Allah. Wa lima'iddah al-qadimin, jadikan kami di dalam mereka yang mencari kebaikan-kebaikan yang menunjukkan ya Allah. Wa li'aqwami ya Allah, bantulah kami di dalam mereka yang mencari keampunan ya Allah. Wa bihuda al-masikin, bantulah kami yang lemah ini agar kami dapat bertemu dengan hidayah yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wa adillah al-mu'minin, jadikan kami di dalam mereka yang berpaling dari kelalaian ya Allah, dan berikan kami ya Allah hidayah, dan berikan kami rahmat ya Allah. Allah rahmatna bil Quran, rahmatilah kami dengan Al-Quran ya Allah. Berikan kami firman ya Allah, berikan kami amalkan ya Allah, agar kami mendapat baca siang dan malam dan mendapat firman-firman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah kami yang meraih kepada ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami ketenangan hidup dunia dan akhirat ya Allah. Berikan kami amal takwa di akhirat dan nanti ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, dan kasihanilah diri kami, ahli